Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Setelah sekian lama Nina tak cerita pasal sejarah, legenda, so hari ni Nina buat comeback balik dengan cerita legenda daripada Malaysia. Siapa orang Tasik Chini dekat sini? Cuba korang komen sikit kat bawah. Sebenarnya dekat Tasik Chini ada banyak sangat kisah legenda, kisah mitos dan dikatakan dekat Tasik Chini ada naga. Betul ke? Nina tak pernah sampai lagi Tasik Chini, cuma pernah lalu nampak signboard aje lah. Tapi bila Nina tengok video-video yang latest ni kan, nampak Tasik Chini ni macam dah abandoned place, macam ditinggalkan terus, terbiar macam tu je. Dulu kan pernah viral satu Malaysia pasal UNESCO tarik balik pengiktirafan dorang ni ke atas Tasik Chini. So apa dah jadi? Kenapa tak ada siapa yang jaga Tasik Chini? Kenapa biar rosak sebab pembalakan? Kapitalis ni memang tamak kan, sedih tengok. Okey lah, Nina tak nak panjang-panjang sembang pasal intro je sebab Nina tak sabar lagi untuk kongsikan kisah legenda tentang Tasik Chini dan juga perkara mistik yang pernah terjadi dekat sana. And so without wasting any time, let's get started. Tempat tepat Tasik Chini adalah di Pekan Pahang dan Tasik ni sebenarnya berkeluasan lebih kurang 5,000 hektar. Kalau ikut cerita orang-orang dulu, Tasik Chini adalah tempat tinggal seekor naga. Jadi naga tu dah tinggal dekat sini dah berdekat-dekat lamanya dan ada yang pernah nampak naga tu. Bukan orang tempatan je yang pernah nampak, tapi ada seorang orang British yang bernama Arthur pernah nampak naga yang sama pada tahun 1956. Ada yang kata bukan seekor je naga dekat situ, tapi ada 2 ekor, kiranya macam sepasang lah. Nama naga-naga tadi adalah naga sisik emas dan naga sisik perak. Naga sisik emas ni dipercayai jelmaan daripada seorang lelaki, manakala naga sisik perak ni pula adalah jelmaan seorang wanita. Sekitar 1970-an macam tu pernah kecoh dekat Tasik Chini ni tentang ada orang pernah nampak 2 ekor naga dekat Tasik tu pada musim banjir. Bila dah kecoh pasal orang nampak jelmaan 2 ekor naga dekat Tasik Chini masa musim banjir, ada pula cerita yang lain mengatakan ada seorang penyelam dari England ni telah menyelam dekat jeti. So lagilah membuatkan orang kat sana percaya yang naga tu betul-betul wujud. Kisahnya bermula bila Mak Saleh tadi tu menyelam dekat dasar Tasik dan masa dia tengah berenang tu tiba-tiba dia ternampak ada pagar berbatu. So dia pun curious lah kan, datang dari mana pula pagar batu dalam Tasik ni. Jadi dia pun berenang lah ikut pagar tadi. Berenang-berenang dan dia pun sampailah dekat pintu pagar utama Tasik tu, dan di sebalik pagar tadi dia telah ternampak sepasang mata yang berwarna merah. So ramailah yang percaya sepasang mata merah tadi tu adalah milik naga yang tinggal dalam Tasik Chini. Selain kisah pasal naga dalam Tasik Chini, ada satu lagi kisah yang famous tentang orang asli terjumpa nenek yang bertongkat. Pada zaman dulu ada sekumpulan orang asli dari etnik Jakun nak buat kampung. So kiranya dia nak pindah penempatan dekat area Tasik Chini. Kalau nak buat kampung mestilah nak kena tebas semak, nak kena tebang-tebang pokok kan. Masa diorang tengah kemas kawasan hutan tadi, tiba-tiba datang seorang nenek yang bertongkat dari hutan dan nenek tu tegur diorang. Nenek tu pun cakap lah yang sepatutnya diorang ni kena minta izin dari semangat hutan kalau nak buka tanah. Tak boleh sembrono je terjah macam tu sebabnya hutan tu ada yang jaga. So orang asli ni pun sedar yang diorang salah sebab main redah je. Diorang pun minta maaf lah dekat nenek tadi. Nenek bertongkat tu pun terima maaf diorang dan lepas tu dia pacak tongkat dia dekat atas tanah. Tongkat yang dia pacak tu sebenarnya penanda sempadan di antara kawasan orang asli dengan kawasan hutan. Lepas tu dia pun pesan lah dekat diorang, dia kata jangan sesekali cabut tongkat ni. Kalau diorang cabut juga tongkat tu, diorang semua akan ditimpa musibah ataupun bala. Pada awal tu memang orang asli ni dengar larangan daripada nenek tadi. Diorang tak sentuh langsung tongkat tu, apatah lagi nak cabut. Sampailah satu hari tu ada seorang penduduk orang asli dekat situ terdengar anjing dia menyalak non-stop dekat tepi hutan. Jadi dia pun datanglah check kan kenapa anjing dia ni tak berhenti sangat menyalak, ada masalah apa. Bila dia sampai, dia nampak yang anjing dia ni tengah menyalak dekat sebatang pokok kayu balak yang dah reput. Dia macam pelik lah, kenapa anjing tu menyalak dekat kayu reput je pun. Tak ada apa-apa yang pelik dekat situ. Jadi dia pun ambil lah sebiji batu dan cuba baling dekat kayu reput tadi. Bila kayu tadi terkena batu, terus memancuk darah ni. So dia ni lagilah bertambah takut dan pelik. Dalam ketakutan, dia pun berlarilah dan beritahu dekat kawan-kawan dia, tapi kawan-kawan dia tak percaya. Lepas tu diorang pun datang dekat tepi hutan tu dan ambil beberapa biji batu dan mula baling dekat kayu balak tadi. Bila diorang baling banyak batu dekat kayu tadi, lagi banyak darah yang keluar macam luka, tahu tak. Tapi perbuatan diorang ni telah dihalang oleh orang-orang tua dekat situ sebab diorang kata tak payahlah baling, macam ada yang tak kena je ni. Kayu balak yang kena baling batu berkali-kali tadi terus mengeluarkan darah sampai meleleh dekat atas tanah. Tiba-tiba langit yang cerah tadi ni bertukar jadi gelap dan hujan pun turun selebat-lebatnya. Jadi diorang pun berlarilah sana sini untuk berteduh dari kena hujan. Masa tengah kelam kabut lari nak selamatkan diri dari hujan tu kan, tiba-tiba ada yang seorang ni terlanggar tongkat tadi sampailah tercabut. Lepas tongkat tu tercabut, mencurah-curah air yang keluar daripada lubang tongkat tu macam paip pecah. Setelah bertahun-tahun, air yang keluar dari lubang tu tak pernah berhenti dan akhirnya muncullah Tasik Chini yang ada sekarang. Orang asli Jakun percaya kayu balak
tongkat tadi tu sebenarnya adalah jelmaan makhluk yang tinggal dekat dalam hutan. Nenek tu pacak tongkat sebabnya nak protect ataupun nak lindung orang asli ni daripada kena kacau dengan makhluk tadi. Diorang juga percaya makhluk tadi tu adalah seekor naga yang bernama Seri Gumum. Sebenarnya ada banyak sangat mitos ataupun kisah legenda tentang tasik Cini, tapi Nina cuma cerita 2 yang paling famous je lah. Kalau Nina cerita semua, dia tak jadi video, dia jadi filem. Selain kisah pasal legenda dan mitos tentang tasik Cini, sebenarnya ada juga kisah misteri tentang tasik Cini. Pernah ada kejadian yang mana seorang peneroka Felda Cini II disumpah dengan penyakit kulit yang pelik. Orang tadi tu adalah Bahasan Abdullah dan dia kata dia pernah nampak naga dekat tasik Cini pada tahun 1986. Masa tu dia keluar mancing dekat tasik Cini dan dia pun naik sampan menuju ke sebelah Laut Gumum. Tiba-tiba dia punya jaring ni terlekat dengan 2 ekor ular. Lepas tu dia pun bunuhlah ular tu dan buang ke dalam air. Dalam perjalanan nak balik tu, dia ternampak ada 3 lengkungan macam badan naga berwarna hitam dalam tasik. Benda tu tiba-tiba muncul dan menyebabkan tasik tadi tu bertukar jadi ombak yang kuat. Pada masa yang sama, ada 2 orang lelaki Indonesia yang tengah mandi dekat situ. 2 orang pun terus lari keluar dari tasik tu dan balik ke rumah. Sejak balik dari tasik tu, dikatakan Bahasan ni mula dapat penyakit kulit yang misteri. Badan dia mula jadi lemah dan penuh dengan kudis yang berair dan berbau busuk. Dia pun berubatlah ke sana ke sini dan jumpa hampir 30 orang bomoh, tapi semua tak boleh tolong dia. Bukan setakat jumpa bomoh, dah masuk ubat pun pernah, tapi tak hilang juga penyakit dia. Sampailah satu hari tu ada seorang bomoh dari Terengganu datang berjumpa dengan Bahasan. Jadi bomoh ni kata yang boleh ubat penyakit kulit si Bahasan ni hanya Bahasan sendiri je, orang lain tak boleh tolong. Jadi selepas 13 tahun dia menanggung penyakit misteri ni, akhirnya Bahasan pun kembalilah ke tasik Cini. Dia pun naik sampan dan menuju ke Laut Gumam di mana dia bunuh 2 ekor ular dulu. Lepas tu dia pun baca doa, ambil air tasik dan campur dengan tanah sikit dan kemudian dia pun sapulah seluruh badan dia. Hampir setiap hari dia akan buat benda yang sama sampailah penyakit kulit dia ni pun hilang dan sembuh dengan sendirinya. Sampai sekarang masih ada yang percaya dekat tasik Cini ada sebuah istana yang dijaga oleh 7 beradik dan ada buaya putih juga dekat situ. Ada yang Nina baca tu, arwah Tok Ki dia pernah nampak seekor buaya putih dekat tasik Cini. Satu lagi cerita tentang seorang brother ni, dia pergi mancing dekat tasik Cini dan masa tu dah nak dekat waktu maghrib dah. Tiba-tiba dia ternampak ada benda yang besar dalam air, badan dia bersisik lalu bawah bot dia. Abang tu cakap benda tu sebiji macam naga dan saiz dia pula 2 kali ganda daripada saiz bot dia. So sejak hari dia nampak benda tu yang konon-kononnya macam naga, dia memang tak pernah lagi lah ke tasik tu sebab dia serik. So guys, Nina nak tanya korang pula, korang percaya ke dekat tasik Cini memang betul-betul wujudnya naga, ataupun apa yang orang nampak sekarang ni adalah ular yang besar? Yalah, sebab tasik tu kan tasik semula jadi yang dah lama ada dekat Malaysia ni, jadi macam tak mungkin jugalah kan kalau ada seekor ular yang besar yang tinggal dekat dalam tu. Anaconda ke kan? Tapi anaconda ada ke dekat Malaysia? Tapi sebenarnya kisah pasal tasik Cini ni memang sangat-sangat menarik bagi Nina. So kalau korang ada pengalaman-pengalaman seram, aneh yang pernah terjadi dekat tasik Cini, jangan lupa untuk share pengalaman korang dekat bawah juga, okey? Sebab Nina nak baca. So guys, Nina rasa itu sajalah untuk hari ini dan terima kasih kepada korang yang sudi tengok video Nina daripada awal sampailah habis. Jadi kalau korang suka dengan konten macam sejarah, legenda macam ni kan, korang ada cadangan korang sendiri, korang nak Nina cerita, korang juga boleh komen dekat bawah. So kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.